Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Honor 70 dan ini Oppo Reno 8. Kedua-dua smartphone ni menawarkan performance kamera yang padu untuk smartphone mid-range dan masing-masing claim bahawa yang diorang adalah yang terbaik untuk takapan pada situasi yang kurang cahaya. Kira diorang claim diorang punya kamera adalah yang terbaik berbanding smartphone yang lain. Jadi dalam video ni kita nak buat comparison di antara kedua-dua smartphone ni. Jom kita tengok mana yang betul-betul king untuk smartphone mid-range bawah 2500. Kita akan buat comparison tapi bukan fokus pada kamera je. Yang lain pun kita akan buat comparison juga. Cuma point utama adalah dia punya kemampuan kamera. Tapi sebelum tu, perkara yang paling penting adalah dia punya harga jualan. Jadi untuk Honor 70 ni, harga jualan dia ialah RM1,999. Lagi RM1 je nak jadi RM2,000. Manakala si Oppo Reno 8 ni ialah RM2,399. So dah terang lagi bersuluh yang si Reno 8 ni mahal RM400 berbanding Honor 70. Baiklah, disebabkan kedua-dua smartphone ni menawarkan kamera yang terbaik untuk smartphone mid-range. So jom kita lagakan dia dulu. Mana satu kamera terbaik untuk smartphone mid-range. Untuk spesifikasi kamera dia, Honor 70 ada dengan 54 megapiksel kamera utama yang menggunakan sensor Sony IMX800. Untuk pengetahuan korang, Honor 70 ni adalah smartphone pertama di dunia yang menggunakan sensor Sony IMX800. Power kan? Lepas tu diikuti pula dengan 50 megapiksel kamera ultra wide dan makro. So untuk satu sensor 50 megapiksel ni dia ada dua fungsi, kamera ultra wide dan juga makro. Lepas tu dia ada 2 megapiksel kamera depth. Kamera selfie dia 32 megapiksel. Untuk Oppo Reno 8 pula hadir dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultra wide dan 2 megapiksel kamera depth. Kamera selfie dia 32 megapiksel. Baiklah, tengok hasil dia. Kedua-dua smartphone ni dapat berikan hasil yang cantik untuk takapan low light. Tapi kalau kita tengok secara teliti untuk kedua-dua gambar ni, kita akan nampak detail gambar Honor 70 lebih tajam berbanding Oppo Reno 8. Dan kalau dari mata aku sendiri, warna yang dihasilkan oleh Honor 70 ni nampak lebih menarik. Okey, ni takapan low light yang biasa je. Jom kita pergi ke low light yang lebih ekstrim. Ekstrim low light. Dari sini kita akan nampak kehebatan sensor Sony IMX800 ni, yang mana dia dapat hasilkan gambar yang sangat jelas dan cantik untuk situasi low light yang ekstrim macam ni. Dan untuk night mode pula, kedua-dua smartphone ni dapat hasilkan gambar yang cantik. Tapi dari segi terms of quality and clarity image, aku prefer Honor 70 berbanding Oppo Reno 8. Dan salah satu kelebihan sensor Sony IMX800 dekat Honor 70 ni, dia dapat mengawal noise dengan baik. Macam korang pasang dekat gambar ni, noise dekat hasil kamera Honor 70 lebih baik berbanding Oppo Reno 8. Jadi untuk dapatkan hasil gambar yang cantik, ianya memerlukan hardware dan juga software yang padu. Contohnya macam dekat Honor 70 ni, yang mana Honor 70 ni menggunakan sensor Sony IMX800 dan juga dia ada Honor Image Engine. Untuk pengetahuan korang, ini adalah pertama kali diorang bagi Honor Image Engine tu dekat smartphone mid-range. Selalunya diorang bagi dekat smartphone flagship je. So ini first time diorang letak dekat smartphone mid-range. Apa maksud dia? Maksudnya lagi padu lah dia punya kamera dekat smartphone mid-range. That's why gambar yang dihasilkan oleh smartphone ni memang top notch untuk smartphone mid-range. Untuk Oppo Reno 8 ni pun sebenarnya padu juga, tapi dia menggunakan sensor Sony IMX766, which is rendah sikit daripada apa yang Honor 70 ni guna. Dan sayang sekali dekat yang Reno 8 biasa ni, dia tak ada Mari Silicon NPU. Dia cuma ada dekat yang versi Pro je. Kalau Oppo bagi sekali dekat dorang punya versi yang biasa ni, mungkin sedikit sebanyak dia membantu kehebatan dia punya kamera lah. Baiklah, untuk kamera ultra wide pula, dengan tanda harga jualan yang macam ni, memang susah kita nak jumpa kamera ultra wide yang bersaiz 50 megapiksel macam dekat Honor 70 ni. Tambahan pula, ianya berfungsi sekali untuk kamera makro. So macam aku cakap tadi, memang sukar untuk kita cari kamera ultra wide yang bersaiz 50 megapiksel. Bukti dia dah ada di bawah mata. Dekat Oppo Reno 8 ni ialah 8 megapiksel sahaja untuk dia punya kamera ultra wide. Jadi untuk hasil dia, kalau sekilas pandang mungkin tiada perbezaan, tapi kalau kita zoom dia, kita akan nampak perbezaan dari segi ketajaman dan juga warna.
So kat sini Honor 70 nampak lebih tajam dan warna lebih pekat. Apatah lagi kalau kita zoom gambar ultra wide ni, kita akan nampak yang image daripada Honor 70 dia lebih tajam berbanding Oppo Reno 8. Dan kalau korang ada tengok video review aku mengenai Honor 70 ni, dalam video tu aku impress gila dengan hasil kamera makro dia. So dia boleh capture dari jarak 2.5 cm berbanding Oppo Reno 8 ialah 4 cm sahaja. Baiklah, sekarang adalah bahagian yang paling diunggulkan oleh kamera Oppo, iaitu kamera selfie. Jadi, adakah Honor 70 ni boleh beat kamera selfie Oppo yang memang kita tahu diorang hebat dekat bahagian tu? So, Oppo is Oppo. Kamera selfie dia memang terbaik. Warna cantik, nampak natural. Memang nice lah dia punya kamera selfie ni. Tapi kalau nak bercakap pasal skin tone, aku lebih suka dekat Honor 70 punya hasil kamera selfie. Sebab fungsi HDR dekat Honor 70 ni memang superb. Dia punya skin tone adjustment tu nampak lebih nice lah berbanding Oppo Reno 8. Jadi untuk dia punya kamera selfie ni, dari pandangan mata aku suka untuk kedua-dua smartphone ni lah. Masing-masing dapat berikan hasil selfie yang power. Baiklah, beralih ke bahagian design dia pula. Bahagian ni sangat subjektif. Kedua-dua smartphone ni hadir dengan design yang premium, design yang fresh dan trendy. Tapi kalau korang perasan, design dekat Honor 70 ni dia nampak lebih estetik, nampak unik lah berbanding dengan Oppo Reno 8. Lagi-lagi design dekat Honor 70 ni dia macam ada diamond yang berkilau. Memang cantik lah dia punya design ni. Baiklah, disebabkan bahagian design ni bahagian yang sangat subjektif, kalau boleh aku nak pilih kedua-duanya sekali sebab kedua-duanya beri design yang sangat cantik dan menawan. Beralih ke bahagian display dia pula. Untuk Honor 70 ni dia menggunakan skrin berjenis OLED, lepas tu dia ada 120Hz refresh rate dan juga 300Hz sampling rate. Lepas tu dia ada 1.07 billion color, support HDR10+ dan juga dia punya skrin ni berjenis curve. Manakala Oppo Reno 8 pula dia menggunakan skrin berjenis AMOLED, refresh rate 90Hz sahaja dan juga 180Hz sampling rate. Lepas tu dia ada 16.7 million color dan juga dia punya skrin ni berjenis rata. Baiklah, untuk dia punya display ni, dari segi warna serius dekat Honor 70 ni, dia punya warna lebih vivid, lebih pekat berbanding Oppo Reno 8. Dan juga dekat Honor 70 ni dia ada 120Hz refresh rate berbanding 90Hz refresh rate dekat Oppo Reno 8 ni, and sampling rate dia pun yang ini lebih tinggi. Cuma ada perbezaan yang agak ketara dekat sini, iaitu untuk Honor 70 dia punya skrin ni berjenis yang curve, manakala si Oppo ni dia punya skrin berjenis yang flat, yang rata. Untuk type of skrin ni bergantung kepada pendapat peribadi jugalah. Secara peribadi, aku suka untuk skrin yang curve sebab dia rasa lebih premium dan nampak lebih premium berbanding skrin yang flat. Tapi untuk main game memang sedap lah kalau dekat skrin yang flat ni. Cuma aku ni jarang sangat untuk main game, so aku lebih prefer skrin yang nampak lebih premium macam ni. Dan untuk dia punya curve ni, dia taklah terlalu curve sangat, dan dia tak terlalu tajam sangat dia punya curve tu. Dia just nak bagi tahu yang kita orang ada teknologi curve. Tapi benda tu nampak cantik dan sedap untuk kita scrolling dekat skrin Honor 70 ni. Dan untuk pengetahuan korang semua, dekat skrin Honor 70 ni dia ada teknologi 1920Hz PWM dimming, yang mana teknologi tu adalah berfungsi untuk kurangkan flicker dekat skrin. Sebelum aku tahu yang teknologi ni wujud, aku rasa macam biasa je lah, rasa macam tak penting pun kurangnya flicker dekat skrin ni. Tapi setelah dapat tahu yang teknologi dia bekerja seperti apa, kat situ aku appreciate lah teknologi apa yang Honor bawa ni. Sebab serius, dengan adanya teknologi macam ni, dia boleh jaga kita punya mata ni jadi lebih baik. Sebab sekarang ni kita orang memang hidup dengan smartphone, sehari tu berapa jam dah tengok skrin smartphone ni. So dengan adanya teknologi yang menjaga kita punya kesihatan mata tu, dia jadi lebih bagus lah kan, kalau ada teknologi yang menjaga kesihatan macam ni. So kat sini aku ada buat satu ujian flicker mana yang lebih rendah.
Kat sini kita boleh nampak lah Honor 70 lebih sedikit dia punya flicker berbanding Oppo Reno 8. Baiklah, kamera kita dah compare, design pun kita dah compare, display pun kita dah buat comparison. Sekarang adalah untuk dia punya pengecasan dan juga dia punya bateri. So macam kita tahu, Oppo adalah satu company yang memiliki pengecasan yang power, yang pantas untuk industri smartphone ni. Memang tak nafikan diorang punya pengecasan memang power gila. Memang laju lah dia punya pengecasan dekat smartphone Oppo. Sama macam dekat Oppo Reno 8 ni, dia menggunakan 80 watt super VOOC. Jadi nak charge penuh dari 1% sehingga 50% ambil masa 11 minit sahaja. Manakala untuk Honor 70 pula, dia menggunakan 66 watt Honor Supercharge. So nak charge penuh dari 1% sehingga 60% ambil masa 20 minit. Tapi bateri dekat Honor 70 ni lebih besar sedikit berbanding Oppo Reno 8. Yang mana ini 4800 mAh, manakala Oppo Reno 8 ialah 4500 mAh. So, sebenarnya kedua-dua smartphone ni tahan untuk kegunaan seharian, tapi dia ada kelebihan sikit lah buat kita rasa lebih selamat, rasa lebih aman je ada saiz bateri yang besar. Baiklah, last but not least adalah dia punya performance. Kedua-dua smartphone ni menggunakan chipset yang berbeza. Honor 70 ni menggunakan Snapdragon 778G+, manakala Oppo Reno 8 MediaTek Dimensity 1300. Jadi untuk dia punya performance ni, kedua-dua smartphone ni memiliki performance yang seimbang. Masing-masing boleh berikan performance yang padu untuk kegunaan seharian maupun untuk bermain game. Dan aku yakin kalau korang tengah mencari kedua-dua smartphone ni, berkemungkinan besar korang letakkan nombor 2 lah untuk performance gaming. Korang akan lebih mencari performance kamera. Jadi untuk performance smartphone sendiri, dia punya performance kegunaan harian ataupun main game, kedua-dua smartphone ni dapat berikan yang terbaik lah untuk segmen smartphone mid-range. Baiklah, kesimpulan daripada kedua-dua smartphone ni, Honor 70 adalah sebuah smartphone mid-range yang memiliki performance kamera yang sangat baik. Dengan menggunakan sensor yang terbaru ni, Sony IMX800, memang dapat berikan hasil yang top notch lah, hasil yang berbeza sikit dari smartphone mid-range yang lain. Dan bukan saja dia punya hasil tangkapan kamera, dia punya video pun sangat baik. Bagi yang suka buat video vlog, bagi yang suka vlogging semua tu, memang ini antara yang terbaik lah untuk korang semua. Jadi kalau korang tanya aku smartphone mana yang terbaik untuk bawah 2500 dan mana yang terbaik untuk kedua-dua smartphone ni, aku akan laburkan duit aku dekat Honor 70 lah, which is dia punya harga pun murah sedikit daripada Oppo Reno. Bukan murah sikit, murah banyak lah, beza dalam RM400. So guys, namanya saja, kalau korang cari smartphone mid-range yang memiliki kamera yang sangat padu, kamera yang lebih power sikit daripada mid-range yang lain, Honor 70 adalah dia punya jawapan dia. Baiklah, namanya saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye.